Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus menerus memberikan nikmat kepada kita semua walaupun dalam keadaan kita banyak kelalaian dan banyak kecuaian dalam menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ibu bapa, suami atau isteri, tetap Allah Ta'ala berikan kita pelbagai nikmat. Mudah-mudahan itu tandanya Allah Ta'ala masih sayang pada kita dan mahukan supaya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Semalam kita ada bukan semalam, hari Jumaat kita ada tangguhkan dua persoalan. Persoalan pertama ialah berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala. Yang ni Ustaz kita, Ustaz Fahmi minta supaya kita jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi kalau mengikut pada muka surat 53, kita telah baca keterangan Syekh Daud Fatani. Beliau mengatakan bahawa kemudian maka diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hadratul Qudsi, maka melihat ia akan Tuhannya. Melihat ia akan Tuhannya Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang patutnya dengan dia, dan dengan tiada berkaifiat dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada keduanya. Baik. Dalam masalah atau dalam persoalan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat Allah Taala ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj atau tidak? Di sini memang terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, hatta di kalangan para sahabat sekalipun. Jadi kalau mengikut sebahagian ulama, mereka mengatakan bahawa Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan mereka ini bersandarkan kepada riwayat atau kata-kata beberapa orang sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Taala. Yang hanya dilihat ialah cahaya sahaja. Sebagaimana yang disebutkan dalam setengah riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab ketika ditanya adakah Tuan melihat Allah Taala ataupun tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah. Nur, yang ada hanyalah nur, iaitu cahaya. Anna arah, bagaimana aku dapat melihatnya? Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raaitu nuran. Aku melihat nur, cahaya. Maksudnya ialah hijab, lapisan cahaya. Jadi sebahagian ulama berpandangan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Manakala sebahagian ulama yang lain, bahkan ada sebahagian ulama mengatakan, inilah pendapat kebanyakan ulama, mengatakan bahawa, kumpulan kedua mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Inilah yang sama, yang selari dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Daud Fatani. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya.
Jadi di sini timbul kemusykilan. Bagaimana Nabi SAW boleh melihat Allah? Adakah bermakna Allah Ta'ala tu memang di atas sana? Di tempat mustawa? Di atas langit? Maka timbul persoalan demikian. Maka jawapannya ialah, kalau kita baca betul-betul, kita dapati bahawa bagaimana Nabi SAW boleh melihat Allah? Syekh Daud Fatani kata, Allah memberikan kepada baginda SAW apa dia? Mata kepala kuat. Maknanya kemampuan mata ni, Allah berikan suatu kekuatan, kemampuan kepada mata baginda SAW sehingga ia menjadi kuat, ia menjadi mampu untuk melihat Allah Ta'ala. Jadi, yang diubah bukannya zat Allah Ta'ala itu, tapi yang diubah ialah kemampuan penglihatan Nabi SAW. Allah Ta'ala itu tetap dengan zatnya dan sifatnya seperti sedia kala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berwarna, bukan panjang, bukannya pendek, bukan besar, bukan kecil, bukan bulat, bukan leper, bukan tidak bertempat, tidak berkait dengan masa, tidak berarah. Allah Ta'ala tetap zat Allah Ta'ala itu begitu, tidak berubah. Dulu dan selama-lamanya memang begitu Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala nak bagi Nabi SAW lihat zatnya, maka Allah Ta'ala menempat di satu tempat di atas sana. Bukan begitu. Yang diubah ialah penglihatan mata Nabi SAW itu. Diubah dengan cara apa? Diberikan kemampuan yang istimewa sehingga baginda SAW boleh melihat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak berubah. Memang begitu. Tidak bertempat, tidak. Kerana itu apabila Nabi SAW ditanya bagaimana adakah Nabi SAW melihat Allah, maka Nabi SAW tak dapat jawab. Kerana apa? Kerana bukannya Nabi SAW tak melihat tapi tak dapat nak gambarkan pada para sahabat. Kerana kemampuan yang Allah berikan pada penglihatan Nabi SAW tu tidak sama dengan kemampuan penglihatan mata manusia lain. Jadi inilah yang dipegang oleh Syekh Daud Fatani dan ramai di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya bahawa Nabi SAW memang benar-benar melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja dengan mata hatinya pun melihat Allah, bahkan juga dengan mata fizikalnya, mata kepalanya, kata Syekh Daud Fatani. Cuma kita kena faham yang diubah ialah penglihatan Nabi SAW tu. Diubah sehingga diberikan kemampuan istimewa sehingga dapat melihat Allah. Tapi Allah tak berubah. Allah asalnya tidak bertempat, tapi kemudian kerana Nabi SAW nak lihat, maka bertempatlah Allah di depannya. Bukan. Allah tidak berubah. Memang begitulah Allah Ta'ala. Tidak serupa dengan makhluk, tidak bertempat, tidak terkait dengan masa. Yang diubah ialah mata tu. Mata tu diberikan kemampuan untuk dapat melihat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat tadi. Jadi kalau kita nak mudah faham kan, bahawa kalau kita nak faham bagaimana seorang itu boleh melihat sesuatu sedangkan sesuatu itu bukan di tempat itu. Contohnya kita melihat bulan. Kita berada di bumi. Berada di bumi. Tapi bulan yang kita lihat tu bukan di bumi. Bukan bulan yang kita lihat bukan di bumi. Kita yang melihat memang kita di bumi. Begitulah perumpamaannya. Nabi SAW melihat Allah. Tempat Nabi SAW melihat Allah tu ialah di mustawa, di atas Sidratul Muntaha, atas daripada langit ketujuh. Itu tempat Nabi SAW melihat. Tapi bukannya itu tempat Allah. Allah di mana? Allah tidak bertempat. Macam kita tengok siaran langsung. Kita tengok di rumah siaran langsung tu, tapi apa yang kita lihat tu bukan berada di tempat kita lihat. Dia di tempat yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan di mustawa. Allah Taala itu tidak bertempat. Bahkan tempat itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak berhajat kepada sebarang ciptaannya. Jadi Allah Taala tidak perlu kepada tempat dan memang tidak bertempat. Jadi yang Nabi SAW melihat Allah Taala di Sidratul Muntaha atau mustawa tu di atas, mustawa itu ialah tempat Nabi SAW melihat Allah. Bukannya tempat di mana Allah.
Bukannya tempat di mana Allah. Ini kalau kita mengikut pendapat yang mengatakan Nabi SAW melihat Allah. Jadi kalau kita berpegang bahawa Nabi SAW memang benar-benar melihat Allah, maka kita perlu hilangkan kemusykilan. Bagaimana seseorang itu, bagaimana Nabi SAW melihat Allah? Kalau begitu, makanya Allah Ta'ala itu bertempat. Maka jawapannya ialah Nabi SAW dikurniakan kemampuan untuk melihat Allah dalam keadaan Allah itu tidak berubah zat dan sifatnya. Allah Ta'ala memang tidak bertempat, tidak terkait dengan masa, tidak berarah. Cuma mata tu, penglihatan Nabi SAW tu diubah. Daripada mata biasa macam kita ni mata biasa, setiap yang kita lihat semuanya bertempat. Allah Ta'ala ubah sehingga boleh melihat sesuatu yang tidak bertempat. Begitu. Jadi Allah Ta'ala itu memang kekal tidak bertempat. Cuma mata Nabi SAW itu yang diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bertempat. Macam mana cara dia? Wallahualam, kita tak tahu. Kerana itu Syekh Daud Fatani kata, dengan tiada berkaifiat. Dengan tiada berkaifiat. Maknanya kita tak tahu bagaimana caranya. Allah sahaja yang ketahui. Kaifiat tu maknanya cara. Kesimpulannya beginilah. Dalam masalah adakah Allah Ta'ala benar-benar melihat, adakah Nabi SAW melihat Allah pada malam Isra' Mi'raj atau tidak, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama', bahkan di kalangan sahabat Nabi SAW sendiri pun, mereka sendiri pun bercanggah pendapat. Ada sebahagian ulama' mengatakan Nabi SAW memang tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Ini dia memang potong terus. Memang terus menafikan. Nabi SAW tidak melihat Allah. Yang hanya dilihat ialah nur. Hanyalah cahaya sahaja. Manakala sebahagian ulama' yang lain mengatakan, bukan sebahagian tu bukan maknanya kecil. Ramai juga di kalangan ulama' ahli sunnah wal jamaah juga yang mengatakan bahawa memang Nabi SAW melihat Allah. Cumanya penglihatan Nabi SAW tu diberikan keistimewaan untuk melihat Allah yang tidak bertempat. Maka mustawa itu bukanlah tempat di mana Allah berada, tetapi tempat di mana Nabi Muhammad SAW berada ketika melihat Allah yang tidak bertempat. Baik, kemudian persoalan kedua yang kita tangguhkan ialah berkenaan dengan perbezaan Khalil dengan Habib. Jadi kita baca sebelum ni bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ialah Khalilullah, kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab pujian Nabi SAW tu dengan mengatakan bahawasanya Nabi SAW ialah Habibullah, kekasih Allah juga terjemahannya. Jadi apa beza antara Khalil dengan Habib? Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad SAW Habibullah. Apa beza antara Khalil dengan Habib? Kedua-duanya diterjemahkan sebagai kekasih, tapi mesti ada beza. Maka kalau kita lihat dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih, karangan Mulla Ali Qari rahmatullahi alaih, beliau menyatakan bahawa Khalil dengan Habib ni ada beza. Kalimah Khalil berasal daripada kalimah khullah. Dan khullah itu bermaksud hajat. Hajat. Jadi, dari situ dapat kita ketahui bahawa Khalil itu ialah kekasih Allah. Tetapi dia kasih kepada Allah kerana ada sesuatu yang dia berhajat kepada Allah. Manakala Habib, dia memang kasih kepada Allah, cinta kepada Allah tanpa sebarang hajat, tanpa sebarang sebab. Cinta tanpa bersebab maksudnya. Kan? Ada orang dia sayang kita, dia suka kita sebab ada sebab lah. Kerana kita selalu bagi dia hadiah, kerana kita selalu tolong dia. Tapi ada orang dia sayang kita tanpa bersebab, tanpa sebab. Sayang apa? Memang sayang. Jadi siapa yang disifatkan dengan yang kedua tu, yang cinta pada Allah tanpa bersebab, itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah. Sedangkan Nabi Ibrahim AS disifatkan sebagai Khalilullah. Tapi kedua-duanya tu darjat yang tinggi lah. Kita ni tak tahulah, Khalil pun belum tentu lagi sampai.
Tapi Nabi Ibrahim AS disifatkan dengan Khalilullah. Yang mana Khalil itu maksudnya ialah seseorang yang mengasihi atau mencintai sesuatu kerana ada sebab, ada keperluan, ada sesuatu yang dihajatkan. Kan, macam kita sayang pada kekasih kita, kepada pasangan kita, suami kita atau isteri kita, kan. Mungkin kerana apa? Kerana dia banyak berkorban untuk kita. Tapi sampai satu tahap, bila seseorang itu sayang pada sesuatu dah tanpa ada apa-apa sebab, hatta walaupun orang yang dikasihi itu memang tak bagi apa pun pada dia, apa-apa jasa pun tak bagi pada dia, tak ada pemberian langsung, tapi dia sayang juga. Itu dah sampai tahap Habib. Dah sampai tahap Habib. Dan banyaklah ada ayat Quran apa semua yang Imam Mullah Ali Qari datang kan, cuma kita nak ringkaskan, kita tak sebutlah ayat-ayat yang mana menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang betul-betul sayang pada Nabi SAW, dan Nabi SAW juga sayang pada Allah Ta'ala tanpa sebab. Baik, baru kita sambung balik pembacaan kita. Mana dah? 50 waktu tu 57 muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Qala Syekh Wan Daud bin Abdullah Al-Fatani Al-Musannif rahimahullahu taala. Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya, selesailah munajat, dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya. Kemudian kembali ia hingga terbukalah awan yang dahulu yang dinamakan dia Rafraf hijau. Rafraf ni dari segi makna asalnya, Rafraf ni maksudnya ialah bantal. Bantal, tapi masa saya belajar dulu, seingat saya lah Rafraf ini ialah macam yang dalam kisah ni seperti awan. Mungkinlah wallahu alam awan tu kerana terlalu gebu, maka disifatkan sebagai Rafraf, macam umpama bantal. Apa yang penting ialah seperti mana Syekh Daud Fatani kata, terbukalah awan. Yang dahulu yang dinamakan dia Rafraf. Jadi awan tu dinamakan Rafraf. Rafraf ni maksud asalnya ialah bantal. Mungkin kerana gebunya awan tu tebal, gebu, maka disifatkan sebagai Rafraf, seperti bantal yang gebu-gebu. Rafraf Rafraf hijau, dan yang hijab an-nur, lapisan cahaya itu, telah mengambil Jibril alaihissalam dengan tangannya. Jibril alaihissalam pun sambut Nabi SAW yang turun tadi, dia ambil tangannya, dengan tangannya turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun langit ke-7. Turun langit ke-7. Sidratul Muntaha kan atas lagi, daripada langit 7. Atas sekali mustawa, bawah sikit Sidratul Muntaha, bawahnya Baitul Ma'mur, tempat Nabi Ibrahim, iaitu langit ke-7. Maka tiada berkata baginya suatu. Nabi Ibrahim AS diam je, tak cakap apa. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa AS, maka sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami. Maka katanya, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Nabi Musa AS tanya, dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu? Maknanya apa yang difardukan ke atas kamu dan umat kamu? Maka sabda Nabi SAW, ia tu maknanya dia. Ia itu memfardukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Maka berkata Nabi Musa AS, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu. Maka bahawasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu. Tiada kuasa, tak mampu. Maka bahawasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu. Aku dah cuba dah manusia telah terdahulu daripada kamu. Dan aku cubakan dia Bani Israel terlebih sangat keras. Aku dah paksa dah Bani Israel. Sungguhnya pada yang kurang daripada ini, maka lemah mereka itu. Kurang daripada 50 waktu pun mereka tak mampu buat. Lemah mereka itu. Dan tinggal mereka itu akan dia. Tinggal semayang. Dan bahawasanya umat kamu terlebih dhaif tubuhnya dan hatinya dan pelihatnya. Pelihat tu maknanya penglihatan lah. Dan pendengarnya. Maka tatkala mendengar Nabi SAW demikian itu,
Berpaling ia kepada Jibril alaihissalam, maka mengisyarat kepadanya Jibril alaihissalam dengan kembali. Jibril memberikan isyarat pada Nabi SAW untuk kembali semula kepada Allah Ta'ala. Maka kembali ia hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu. Repeat baliklah proses tadi. Maka tak kala melalui hingga sampai kepada Hadratul Kursi. Hadratul Kursi itu maknanya tempat di mana Nabi SAW dapat melihat Allah. Bukan tempat Allah duduk. Tempat Nabi SAW melihat. Lalu sujud ia serta bersembah ia. Bersembah ni maknanya memberikan penghormatan. Ataupun bercakap dengan hormat. Hai Tuhanku, ringankan olehmu daripada umatku, maka bahawasanya terlebih dhaif umatku. Maka firman-Nya subhanahu wa ta'ala, sungguhnya telah kuringankan daripada mereka itu 5 sembahyang. Kurang 5, jadi 45. Kemudian maka turun Nabi SAW dan terbuka awan dan kembali pula kepada Musa AS, maka katanya baginya, telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Maka kata Nabi Musa AS, kembali olehmu kepada Tuhan kamu, maka pohonkan ringan. Maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu. Maka kembali pula Nabi SAW. Maka dikurangkan pula 5 sembahyang. Dan sentiasa kembali pergi. Maknanya ulang alik. Kembali pergi datang oleh Nabi SAW antara Musa AS dan Tuhannya. Dikurangkan 5 sembahyang. Hingga tinggal 5 sembahyang pada sehari semalam. Maka firman-Nya, telah kujadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang. Ini Allah Ta'ala berfirman. Telah kujadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang gandanya. Tiap-tiap 1 10. Tiada menukar perkataan yang padaku. Dah tak boleh tukar dah. 5 ni dah last. Dan tiada menghilangkan suratanku. Dah inilah yang memang tertulis untuk umat Nabi SAW. 5. Tak boleh ubah dah. Dan barang siapa mencita-cita, maknanya berniat akan berbuat kebajikan, maka tiada dikerjakannya. Siapa yang bercita-cita melakukan kebajikan tapi dia tak buat, hanya niat saja, nescaya disuratkan, dituliskan baginya suatu kebajikan, maknanya satu pahala. Maka jika ia mengerjakan dia, niat dan melakukannya, nescaya disuratkan baginya 10 kebajikan. Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, maka tiada dikerjakan akan dia, maka tiada disuratkan baginya suatu kejahatan. Kalau orang tu berniat buat kejahatan tapi dia tak buat, tak ada pula tulis. Tak tertulis pula kejahatan, dosa. Tapi kalau dia buat, ditulis satu saja. Dan jika dikerjakannya akan dia, maka disuratkan, maknanya dituliskan suatu kejahatan juga. Hanya satu dosa. Kejahatan tu maknanya dosa. Dituliskan satu dosa saja kalau dia buat. Tidak pula digandakan 10. Kemudian maka turun ia hingga sampai kepada Musa AS, mengkhabarkan dia dengan dikurangkan 5, tinggal 5. Maka berkata baginya, kembali olehmu ya Muhammad kepada Tuhan kamu, maka pohonkan ringan, maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu. Maka sabdanya Nabi SAW, sungguhnya telah aku pergi datang kepada Tuhanku beberapa kali hingga malulah aku akan Tuhanku, dan tetap kusuruhkan pekerjaanku ini baginya. Maka tak kala itu menyeru oleh yang menyeru. Ketika Nabi SAW kata pada Musa, wahai Musa, aku dah tak boleh lah. Aku dah malu dah. Cukup dah 5. 5 ni lah yang aku akan tetap suruh umatku mengerjakannya. Maka tak kala itu dengar suatu suara. Jangan kita ingat, ini suara Allah. Bukan. Allah Ta'ala tidak bersuara. Allah Ta'ala berkata-kata, tapi bagaimana kata-kata Allah, kalam Allah tu kita tak tahu. Kalau kita terbayang kata-kata Allah tu ada bunyi, maknanya masih lagi belum lagi. Kita belum kenal Allah lagi sebenarnya. Sebab memang Allah Ta'ala langsung tak sama dengan makhluk. Jadi suara ini bukan suara Allah. Ini sama ada Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk menyampaikan, Allah ataupun Allah ciptakan suara yang menggambarkan apa yang hendak dikalamkan oleh Allah Ta'ala. Yang pastinya suara Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu tidak bersuara. Sebab itu dikatakan di sini, tatkala itu menyeru oleh yang menyeru. Dia tak kata menyeru Allah, menyeru akan Allah. Dia kata suatu penyeru menyeru. Suatu penyeru menyeru. Menyeru oleh yang menyeru. Sungguhnya telah aku lakukan yang ku fardu dan ku ringankan daripada hamba-Ku. Maka berkata Nabi Musa AS,
turun olehmu ya Muhammad, bismillah. Maka turunlah Nabi SAW dan Jibril alaihissalam, dan tiada lalu dengan beberapa jemaah daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu baginya, wa alaika ya Muhammadun bil hijamah, mur ummataka bil hijamah, lazimkanlah, maknanya sentiasalah olehmu ya Muhammad dengan berbekam, dan suruh olehmu umat kamu dengan berbekam. Ini hadis ni kuat juga ni. Hadis berkenaan dengan Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat untuk berbekam. Tiada lalu, maknanya tidaklah Nabi SAW melalui jemaah-jemaah malaikat, melainkan kesemua mereka berkata, ataupun ramai di kalangan mereka berkata, wa alaika ya Muhammad bil hijamah. Maknanya kata malaikat pesan belaka, semua malaikat pesan belaka pada Nabi SAW supaya berbekam. Jadi bekam ni salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Saya pun dah lama tak berbekam ni semenjak PKP ni. Biasanya saya berbekam ni lepas raya lah. Raya ni kita banyak makan daging kan. Elok kita berbekam. Last saya bekam lepas raya lah. Lepas raya yang PKP ni. Ya. Jadi Syekh Daud Fatani pun teringatlah poin-poin berkenaan dengan berbekam. Maka didatangkan satu perenggan, suatu faedah. Kata beliau, faedah. Yang ini tak ada kaitan dengan Isra Mi'raj, tapi sebab terlintas perkara bekam ni, maka diceritakan tentang bekam. Kata Syekh Daud Fatani, adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik. Apa benda pula berpetik ni? Berpetik ni, kalau bahasa Arab ni ialah al-fasdu. Pernah dengar ke al-fasdu? Salah satu daripada rawatan-rawatan ni lah, yang rawatan Islam lah, iaitu al-fasdu. Bekam ni dia al-fasdu dengan berbekam dengan al-fasdu ni, dia ada persamaan dan ada sudut perbezaan. Persamaannya ialah rawatannya dengan mengeluarkan darah. Perbezaannya ialah berbekam itu dia hanya mengambil darah yang zahir saja, yang dekat kulit saja. Jadi kalau kita bekam, contoh kat sini lah, tapi ni bukan kawasan bekam, ni contoh saja kan, maka dia akan chop pump tu, dia akan pump sehingga kulit tu mengelembung. Lalu dia akan titik-titikkan, cocok. Dan dia tak dalam. Kalau dalam tu maknanya salah lah tu. Sebab kalau dalam sangat dia mudarat. Dia akan meninggalkan bekas dan lambat nak baik. Jadi kita nak semayang pun masih ada darah pun susah. Bekam ni dia darah dia punya titik-titik tu tak dalam sangat pun, dia cepat baik. Daripada titik itulah, luka-luka itu diambil, disedut darah dengan pam tadi itulah. Kalau orang dulu dia guna tanduk kerbau, dilubangkan dalamnya lalu disedut. Sebab itu ulama dahulu mengatakan makruh. Kerja sebagai pembekam ni makruh. Sebab apa? Sebab ada kalanya tersedut. Terminum darah, jadi Dracula satu hari. Sebab itu ada ulama kata berbekam tu makruh. Bahkan ada ulama dulu mengatakan batal puasa. Sebab itulah. Tapi sekarang semua dah semua dah hygienik dah, semua dah basuh apa semua, ada antiseptik apa semua, ada bahan-bahan dia. Jadi insya-Allah lah tidaklah bahaya. Jadi itu berbekam. Tapi kalau al-fasdu pula, al-fasdu ni ialah mengeluarkan darah daripada urat. Contoh yang paling mudah kita nak faham ialah macam kita ambil darah, macam kita keluarkan darah, doktor buat tu, yang kita derma darah tu kan. Dia cari urat, dia bagi kita urat kita timbul, kemudian dia cocok dekat urat tu. Dikeluarkan darah daripada urat tu sendiri. Dia lain kan. Bekam ni dia tak tengok urat, dia asal kulit tu dah mengelembung, dia cocok je lah. Jadi lukanya mudah sembuh. Dan darah yang keluar tu pun darah yang zahir, bukan dalam-dalam ni. Tapi kalau darah yang daripada urat ni memang dia sedut lah. Sekarang dia bergerak darah tu kan. Jadi kalau mengikut dari segi fiqahnya, berbekam tu lagi afdal. Sebab ada hadis ni pun hadis kuat. Boleh baca di bawah tu, Imam Suyuti mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis berkenaan dengan perintah berbekam. Maka kata Syekh Daud Fatani, berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik, iaitu melakukan al-fasdu. Fa, sad, dal. Dan sunat berbekam pada syarak dan pada tabib. Jadi hukum berbekam ni sunat di sisi syarak dan juga di sisi tabib, di sisi perubatan.
Tabib tu maknanya doktor. Dari segi syarat pun bagus, dari segi perubatan pun bagus. Jikalau ada suatu yang berkehendak kepadanya, maknanya ada keperluan lah. Kalau tak ada keperluan, tak payah bekam. Budak-budak contohnya kan, tak payah bekam, dia kecil lagi. Ataupun orang tu darah rendah, tak payah bekam, lagilah kurang darah dia. Atau sebab banyak darah, banyak darah, atau berat tubuhnya, rasa macam berat je tubuh kan, bekam. Atau lainnya. Istimewa pula, istimewa ni maknanya terutama pula pada negeri yang panas seperti negeri Hijaz. Seperti negeri Hijaz. Dan Malaysia ni memang panas semua. Seperti sabda Nabi SAW, al-hijamatu yawma thulatha'i li sab'i asyrata minasyahri dawa'un lida'i sanah. Bermula, bahasa lama ni dia ada bermula kan. Bermula ni menunjukkan perkataan pertama tu ialah predikat dia, subjek. Dia kan kalau kita belajar tata bahasa ada subjek, predikat, mubtada, khabar. Jadi bermula tu maksudnya mubtada dia. Tapi kalau kita tak faham, kita tutup je bermula tu. Tutup saja. Berbekam pada hari Selasa pada 17 hari bulan. Tengok ni tarikh yang sunnah. 17 hari bulan daripada tiap-tiap bulan, obat setahun. Maknanya itu adalah penawar bagi setahun. 17 hari bulan setiap bulan. Bagi orang yang mampu lah. Ada orang dia tak mampu badan dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu fir ra'si shifa'un min sab'in idza ma nawa sahibuhu minal jununi was suda'i wal judhami wal barasi wan nu'asi wa waj'id darsi wa zulmatin yajiduha fi 'ainaihi. Bermula berbekam pada kepala itu ubat daripada 7 penyakit apabila meniatkan empunyanya, apabila dia berniat, berbekam dengan niat-niat tadi. Pertama, daripada gila. Dan kedua, daripada sakit kepala. Dan ketiga, daripada penyakit kusta. Penyakit buduk. Iaitu kusta. Sejenis penyakit kulit. Dan keempat, daripada sopak pun sama. Sejenis penyakit kulit. Dan kelima, daripada sakit mengantuk. Kalau mengantuk, berbekam lah. Dan keenam, daripada sakit gusi. Dan ketujuh, daripada sakit kelam yang didapat akan dia daripada dua matanya. Mata tu macam kabur je, bekam. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu 'ala ar-riqi amthal wa fiha shifa'un wa barakatun wa yazidu fil hifzi wal aqli fahtajimu 'ala barakatillahi yawmal khamisi wajtanibul hijamata yawmal jum'ati was sabti wa yawmal ahadi wahtajimu yawmal itsnaini wa thulatha'i fa innahu al-yawmul ladzi 'afa Allahu fihi ayyuba minal bala'i wajtanibul hijamata yaumal arbi'ai fa innahu al-yaumul ladzi ibtala fihi ayyuba wa ma yabdu judhamun wala barasun illa fi yaumil arbi'ai wa fi lailatil arbi'a. Bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut dan padanya berkat dan bertambah akal. Maka berbekam olehmu atas berkat Allah Subhanahu wa taala pada hari Khamis. Tadi dari segi tarikh 17. Ini hadis ni pula beritahu dari segi hari Khamis. Dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan hari Ahad. Hari ni tak boleh bekam lah. Mengantuk pun tak boleh bekam. Hari Ahad. Bukan tak boleh, sebenarnya boleh, tapi bukan afdal lah. Dan berbekam olehmu pada hari Isnin dan Selasa. Isnin Selasa boleh. Jadi yang afdal Khamis. Kemudian kalau tak mampu Isnin Selasa. Tapi jangan Jumaat Sabtu Ahad. Maka yalah Jumaat Sabtu Ahad ni pun hikmah jugalah kan. Kita ni nak pergi kenduri kahwin lah, benda lah, banyak makan kan. Maka bahawasanya ia hari yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya Nabi Ayub. Hari Selasa tu kata kalau menurut riwayat di sini, hari Selasa ialah hari di mana Allah menyembuhkan Nabi Ayub daripada bala dan jauhkan olehmu. Jangan buat. Jauhkan olehmu berbekam pada hari Rabu. Rabu pun tak boleh. Jadi yang tak boleh apa? Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maka bahawasanya ia hari yang dibala padanya Nabi Ayub. Hari Rabu tu hari Nabi Ayub terkena bala. Dan ditiada dinyata penyakit buduk dan sopak. Buduk tu kusta. Melainkan pada hari Rabu atau pada malam Rabu.
Al-hijamatu tukrahu awal al-hilali wa la yurja naf'uha hatta yanqusal hilal. Bermula berbekam itu makruh pada awal bulan. Awal bulan jangan bekam. Walaupun gaji tengah banyak, tapi simpan dulu gaji tu. Jangan bekam pada awal bulan. Dan tiada harap manfaatnya hingga kurang bulan. Maknanya hingga separuh bulan. Tiada harap, maknanya tidak diharapkan manfaat berbekam itu sehinggalah berlalu kurang bulan tu, maknanya separuh bulan. Maknanya kalau nak bekam 16, 17 dan ke atas. Sebaik-baiknya 17 lah. Sebab 17 itu ialah separuh kedua yang ganjil. 16 tu separuh kedua tapi bukan ganjil. Jadi 17 tu cantik. 17 hari bulan. Ni bulan-bulan ni ikut kalender hijrah lah. Bukan kalender Cina ke kalender apa Masihi, bukan. Okey. Berkenaan dengan fasdu ni, ada diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam apa ni, kitab Zadul Ma'ad, ada satu fasal, satu bab berkenaan dengan at-tibbun nabawi, perubatan nabawi. Beliau mengatakan bahawa bagi orang-orang yang tinggal di tempat yang panas, Malaysia ni panas lah, tak nak kata apa lagi kan, panas lah. Bagi orang yang tinggal di iklim yang panas, maka memang bekam itu lebih afdal, lebih baik, lebih mendatangkan manfaat berbanding al-fasdu. Sebab orang yang beriklim panas ni, dia darahnya macam mana entah. Dia adalah cerita dia pun panjang lah, tapi itulah yang dikatakan oleh ulama yang bolehlah kita jadikan rujukan dalam at-tibbun nabawi, perubatan Islam ni, perubatan nabawi. Okey. Maka adalah hadis yang tersebut pilih berbekam ini tersebut maka adalah hadis yang tersebut pilih berbekam ini tersebut di dalam Jami'us Saghir bagi Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti lah. Kan, Imam Suyuti, imam kita, ulama kita mazhab Syafi'i. Maka difaham dari beberapa hadis ini. Daripada hadis-hadis tadi dirangkumkan, difaham dari beberapa hadis ini, berbekam itu dituntut. Dituntut. Kalau boleh bekam lah. Sekali semua hidup pun tak apa. Asalkan dapat pahala sunnah walaupun sekali semua hidup. Tetapi hari Selasa 17 hari bulan, tiap-tiap bulan itu terlebih utama. Terlebih utama. Kalau dapatlah 17 hari bulan, kena pula hari Selasa. Memang cantik, itulah yang afdal. Dan jika tiada, kalau tak dapat, tak kena tarikh itu, atau tarikh itu kita ada kerja ke apa ke, maka hari Isnin, maka pada hari Isnin, pada nisful akhir. Ini pun ada disebut oleh Ibn Qayyim dalam tu kan, dalam Zadul Ma'ad. Pada nisful akhir, maksudnya 15 hari yang akhir daripada, ataupun separuh yang kedua daripada tiap-tiap bulan. Dan yang witir, yang ganjil macam 17 hari bulan, 19 hari bulan, daripadanya itu aula maknanya lebih utama apabila tiada sangat hajatnya. Itu pun aula kalau dia tidak memerlukan, tidak urgent. Tiada sangat hajatnya, tak urgent. Maka jika sangat mudarat, dah tak tahan sangat ni, kepala nak meletup dah ni, maka ketika mudarat itu dikerjakan, tiada makruh lagi. Tak apalah, kalau dah nak, kepala tu nak pecah dah rasa, maka bekamlah bila-bila masa, tak apa. Awal tahun, akhir tahun, tengah bulan, akhir bulan, awal bulan, tak ada masalah. Bekam je, sebab dah mudarat sangat. Dan berpetik, iaitu fasdu. Berpetik ni fasdu lah. Berpetik itu makruh jika tiada takut. Maknanya jika tidak ada khawatir. Jika kita tidak khawatir berlakunya mudarat, tak khawatir ni, tetap makruh. Tapi kalau khawatir macam mana? Dan jika takut mudaratnya, maka haram pula. Jadi mana yang fasdu ni di antara dua je, sama ada makruh ataupun haram. Dia bukan sunat. Tapi saya pelik tengok orang yang buat perawatan Islam ni, dia ada dekat iklan dia tulis berbekam, urut, fasdu. Seolah-olah fasdu tu macam digalakkan, padahal fasdu tu makruh. Kalau memang berlaku mudarat, haram. Kalau tak berlaku mudarat tapi khawatir berlaku mudarat, maka makruh. Jadi dia antara dua je, makruh, haram. Baik tak payah buat kan. Jadi eloknya berbekam lah. Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril AS kepada langit dunia. Maka bersabda Nabi SAW, "Ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu, melainkan menjawab ya." Semua
Ya, penduduk langit semua kalau diberi salam jawab. Dan memuliakan dan tertawa-tawa, maknanya gembira. Gembira mereka dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan satu orang tiada tertawa-tawa. Maka katanya, ya Muhammad, itulah Malik yang menunggu neraka, yang kelakuannya tiada tertawa-tawa ia masa dijadikan Allah, dan tiada tertawa-tawa bagi seorang. Dia kata Malik ni memang sejak dia dijadikan oleh Allah memang dia tak pernah ketawa. Jadi kalau orang tu muka ketat je cakap encik ni ada keturunan malaikat Malik ke apa ni. Jika tertawa-tawa bagi seorang, nescaya tertawa-tawa ia bagi Tuhan hamba. Kalaulah Malik ni dia nak senyum, dia nak gembira, dah lama dah dia gembira dengan Tuhan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan Tuhan pun dia tak gembira. Betul lagilah ahli neraka, lagilah dia tidak ketawa, tak senyum pun. Sebab kalau dia nak senyum, dah pastilah memang orang yang pertama layak disenyumi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala adalah ia sampai kepada langit dunia, maka menilik ni mana meneliti. Menilik ia ke bawah, maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap dan suara yang mersik. Maka sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa ini Jibril? Maka katanya, inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam, hingga tiada berfikir mereka itu kepada barang yang malakutus sama wal ard. Maknanya syaitan yang berlega-lega di atas ini, syaitan berlega-lega di angkasa ni, syaitan nak menutup mata manusia supaya manusia ni tidak melihat dan berfikir yang kejadian alam yang ada di sebalik sana. Tapi walau bagaimanapun kisah ni tak dijumpailah sumbernya. Cuma nak beritahu bahawa selama ni kita tidak dapat mengkaji yang lebih daripada apa yang kita lihat sekarang ni, ialah kerana ada syaitan sebenarnya yang mengganggu pandangan kita. Dan jikalau tiada demikian itu, kalau syaitan ni tak ada, tidak tutup, nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni boleh juga kita baca Baitul Muqaddas. Dia boleh dua bacaan dia. Maka menunggang akan borak dahulu itu. Ambil balik borak yang tadi diparking tadi. Dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka lalu pada dah balik dah ni, kita dah balik dah turun dah Kita dah menuju ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam. Orang Quraisy dia kan musim panas dia berniaga ke Syam. Dan Nabi SAW pun memang daripada Syam. Palestin tu, Baitul Maqdis tu memang sebahagian daripada Syam. Jadi bila balik itu dia jumpa kan, terserempak unta-unta kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat bagian-bagian. Maknanya tempat begini-begini. Maknanya itulah, tanpa disebutkan secara spesifik lah. Dan ada padanya suatu unta, atasnya dua karung maknanya dua guni. Suatu hitam dan satu putih. Ini penting ni sebab nanti bila orang Quraisy dia menafikan yang Nabi SAW ni Isra' Mi'raj, maka Nabi SAW akan sebut, tadi aku jumpa unta tadi. Macam mana pula kata aku menipu? Aku jumpa unta yang begini sifatnya, karungnya warna putih, karungnya warna hitam. Ini penting ni. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia. Maknanya ketika Nabi SAW sejajar, sebaris dengan unta tadi, unta Quraisy tadi, terkejut ia. Kaget dia. Unta tu kaget. Siapa pula ni? Terkejut dia. Dan berkeliling maka jatuh unta itu. Kesiannya Allah. Unta ni memang satu makhluk Allah yang cepat kaget. Sebab tu kalau kita duduk dengan unta, kita jangan pegang-pegang peha dia ke apa. Siap nanti dia sepak itu. Dia cepat panik. Saya pernah dulu kat Mesir dulu ditugaskan kan, kita cari unta untuk korban. Tak main kambing-kambing ni, kita ambil unta aja. Beli unta. Memang macam tu. Bila kita buat perangai macam pelik-pelik sikit, unta tu bila dia terkejut, dia akan lari lintang pukang. Bila dah lari lintang pukang, nak cari balik payah. Nak kejar balik susah. Dia besar, kita kecil. Berkeliling, maknanya berpusing-pusing unta tu. Maka jatuh unta tu, maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Patah kaki dia. Nanti Nabi SAW akan bagi tahu, bukankah kamu punya unta tu patah kakinya? Terkejut orang Quraisy.
Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Sesungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Ni satu kafilah yang lain pula. Tadi kumpulan lain, ni satu lagi kumpulan, ada unta. Satu daripada unta tu tersesat. Telah sesat bagi mereka itu satu unta. Kemudian didapatnya, jumpa balik dan dihimpunkan satu. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu. Maka berkata mereka itu, ini suara Muhammad. Kata, ini bukan suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengingkarkan setengahnya. Setengah yang lain mengingkari, takkanlah Muhammad ada kat sini, dia bukan dekat Mekah ke? Dan berdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati akan satu qadah, yakni mangkuk kayu. Qadah ni bahasa Arab lah. Yang besar berisi air, maka meminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkekalan Nabi SAW berjalan hingga hampir Mekah. Maka sabdanya SAW, hai Jibril, bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku. Maka kata Jibril AS membenarkan hamba Abu Bakar. Maknanya, Abu Bakar akan membenarkan hamba, tuan hamba. Dia terbalik kan bahasa Arab. Saddaqaka Abu Bakrin. Abu Bakar yusaddiquka Abu Bakrin. Abu Bakar akan membenarkan kata-katamu, kata-kata tuan hamba. Maka sampai ke Mekah, dah sampai dah. Dan kepada segala sahabatnya, sampailah Mekah dan sampai kepada segala sahabatnya. Dahulu sedikit daripada waktu subuh. Sebelum sikit lagi nak masuk subuh. Maka turun Nabi SAW daripada Burak. Terangkat Burak itu ke langit, ke dalam syurga. Yalah, sebab nanti ada orang tengok, kan? Jadi tak jadilah mukjizat. Burak ni khusus untuk Nabi SAW. Terangkat, Nabi turunnya terus terangkat Burak itu ke langit, ke dalam syurga, dan berkekalan duduk Nabi SAW pada rumahnya. Nabi pun duduk sementara menunggu waktu subuh. Maka tak kala subuh, maka keluar ia. Bila dah azan, dulu mana ada azan kan waktu ni. Wallahualam lah, tak tahulah dah ada azan ke. Maknanya masuk waktu subuh lah. Maka tak kala subuh, maka keluar ia daripada rumahnya, hal keadaannya berfikir pada pekerjaannya. Duk fikir, Nabi SAW fikir, betul ke? Bukan betul, memang betul. Maksudnya nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu ni tentang Isra Mi'raj. Dan memutuskan ia, lagi ketahuinya. Maksudnya Nabi SAW memutuskan ni maknanya berasa pasti. Berasa pasti, yakin. Lagi ketahuinya, dan memang tahu sangat dah bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia, kerana adalah pekerjaan itu mencarikan adat. Kerana apa yang Nabi SAW telah lalui itu, pekerjaan itu mencarikan adat, maksudnya memecahkan kebiasaan. Mencari itu maknanya memecahkan adat, maksudnya kebiasaan. Sebab biasanya orang kalau nak pergi ke Baitul Maqdis mengambil masa 1 bulan ataupun tempoh masa yang lama. Maka pekerjaan Nabi SAW tu mencarikan adat, bercanggah dengan kebiasaan manusia lain. Maka duduk Nabi SAW hal keadaannya duka cita. Maka lalu dengan dia, tiba-tiba lalu depan dia aduullah, iaitu musuh Allah, dan adu rasulnya, musuh rasulnya, Abu Jahal. Maka melihat akan dia duka cita. Abu Jahal duk tengok Nabi SAW ni kenapa muram durja. Maka berkata ia bagi Nabi SAW dengan bersenda-senda. Ni orang musuh Allah macam ni lah. Dia buat-buat macam caring kan. Tapi sebenarnya dia tanya tu nak mempersendakan baginya. Adakah ada bagimu suatu khabar, Muhammad? Ada apa-apa cerita ke? Macam tu. Nampak tu cara orang mulut laser tu. Dia kata adakah bagimu suatu khabar? Maka menjawab Nabi SAW, bahkan ada. Nabi kita tak menipu. Nabi kita tahu dah bahawa kalau bagi tahu, kalau khabarkan pada Abu Jahal ni, mesti Abu Jahal ni akan mendustakan. Tapi Nabi kita ditanya, ada apa-apa ke? Nabi kita jujur, kata ada cerita. Bahkan ni maknanya ya lah, ya. Maka katanya, apa ia? Maka sabdanya SAW, sungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini. Maka katanya, ke mana dijalankan kamu? Maka sabda Nabi SAW kepada Baitul Maqdis. Bila dengar macam ni, Abu Jahal pun kata, maka katanya, kata Abu Jahal, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis. Berpagi-pagi kamu antara kami. Malam tadi pergi Baitul Maqdis, pagi ni dah ada depan mata kami. Macam tu.
malam tadi kau kata pergi Baitul Maqdis, pagi-pagi ni kamu ada di sini. Maka sabda Nabi SAW, bahkan, ya betul. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi SAW kerana takut ia pada sangkanya akan Nabi SAW mengingkarkan katanya dahulu itu. Abu Jahal takut untuk mendustakan Nabi SAW pada waktu itu. Sebab apa? Sebab dia seorang. Kalau dia mendustakan kata-kata Nabi SAW, maka Nabi SAW akan engkar kepada Abu Jahal. Abu Jahal, cara orang nak buat jahat ni, dia, kalau aku seorang ni tak boleh ni, tapi tak apa, kita dustakan Nabi ramai-ramai. Itu maksudnya. Dia kata kalau aku dustakan seorang-seorang, Abu Jahal takut Nabi SAW akan mengingkari semula aku. Maka apa dia buat? Dia kata, dia fikir dia ialah kita bawa ramai-ramai. Supaya bukan aku seorang, ramai-ramai mendustakan Nabi SAW. Maka ia menyeru kepada segala kaumnya. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi SAW, adakah engkau lihat? Adakah engkau lihat ni maknanya apa pandangan kamu? Lihat tu kan maknanya pandangan kan. Apa pandangan kamu? Jika aku serukan jika aku serukan kaummu kepada kami. Apa pandangan kamu wahai Muhammad kalau aku bawa semua kaum kepada kita ni? Engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia seperti kamu khabarkan daku. Cerita balik, repeat balik cerita tadi. Maka sabdanya SAW, bahkan aku khabarkan mereka itu. Maka menyeru oleh Abu Jahal alaihi la'natullah, ke atasnya kelaknatan laknat daripada Allah. Dengan suara yang keras dengan katanya, hai segala Bani Ka'ab, hai Bani Lu'ai, berhimpunlah kamu sekalian kepadaku. Maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu, datang kepada Nabi SAW dan kepada Abu Jahal alaihi la'natullah. Maka berkata Abu Jahal itu, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan daku. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya aku sungguhnya telah dijalankan akan daku pada malam ini. Maka berkata mereka itu, ke mana dijalankan di kau? Maka sabdanya SAW, kepada Baitul Maqdis. Maka berkata pula mereka itu, Maka berpagi-pagi kamu antara kami, kalau malam tadi kamu ke Baitul Maqdis, pagi-pagi ni dah ada depan kami. Maka sabdanya SAW, bahkan. Maka tatkala mendengar mereka itu, maka gempa mereka itu dan salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Bila dengar macam tu, maka gempa, riuh, kecoh semua. Betul ke ni? Bersalah-salahan mereka itu. Dan perkataan mereka itu, maknanya pendapat mereka tentang pengakuan Nabi SAW tu mereka saling bercanggah-canggah. Maka setengahnya yang bertepuk tangannya, ada yang respon dia, macam tu, ataupun tepuk tangan, maksudnya tepuk tangan menganjing, wallahualam, tapi maksudnya ada yang bertepuk tangan, dan setengah yang menghantarkan tangannya pada kepalanya. Macam ni, tepuk dahi. Menghantarkan tangannya kepada kepalanya, maknanya tepuk dahi. Biar betul Muhammad ni malam tadi pergi Baitul Maqdis, pagi ni ada depan kita. Macam tu. Itulah yang dimaksudkan menghantarkan tangannya pada kepalanya. Maka tatkala sangat gempa mereka itu, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, padahal ia di rumahnya. Padahal tu maknanya dalam keadaan ia di rumahnya. Dan berkata mereka itu baginya, bahawasanya sahabat engkau mengata bahawasanya ia datang daripada Baitul Maqdis pada malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia berkata demikian itu? Maka sahut mereka itu, bahkan. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia yang sebenarnya. Betul lah tu. Ia yang sebenarnya, maknanya benar apa yang dikatakan. Maka datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, maka didapat akan dia sertanya beberapa kaum Quraisy. Maka berkata Mut'im ibnu Adi alaihi la'natullah, katanya, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah. Kata dia, wahai Muhammad, semua kerja-kerja kamu semuanya adalah mudah, maknanya kami boleh percaya. Mudah tu maksudnya kami mudah percaya. Semua yang kamu dakwa, semua yang kamu dakwa dahulu daripada hari ini, maksudnya sebelum-sebelum ini, semua yang kamu dakwa sebelum-sebelum ini adalah mudah, aku boleh percaya.
lain daripada kata kamu hari ini. Tapi tidak seperti mana kata-kata kamu hari ini. Faham tak? Kalau baca sendiri tak faham ni. Lain daripada kata kamu hari ini. Maksudnya, yang hari ini lain. Yang hari ini susah nak percaya. Tu. Bahawasanya aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta dan kami bahawa perkataan kamu ini dusta. Berarti situ. Baru faham. Dan kami berjalan pelari unta, mempatutkan dia kepada Baitul Maqdis. Maknanya kami ni kalau nak pergi Baitul Maqdis terpaksa pukul unta ni bagi dia lari cepat sikit. Supaya patutlah dia sampai. Supaya boleh dia sampai. Supaya boleh sampai ke Baitul Maqdis. Kami terpaksa hambat, terpaksa struggle untuk nak sampai ke Baitul Maqdis. Hal keadaannya itu pun, maknanya itu pun pergi sebulan demikian pula. Pergi sebulan demikian pula. Maka kamu sangka bahawa engkau datang akan dia pergi datang pada satu malam jua demi Lata dan Uzza. Ini nama berhala dia. Lata dan juga Uzza. Tiada aku percaya akan dikau. Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sangat marah. Maka berkata ia, hai Mut'im, sejahat-jahat perkataan itu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu. Sungguhnya telah engkau tuduhkan dia dengan dusta. Demi Allah bahawasanya aku naik saksi akan dia, ia sebenarnya. Maka dengan sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sebab dinamakan As-Siddiq, kerana dia membenarkan apa jua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya, yang sebenarnya namanya apa? Abdullah bin Abi Quhafah, dan laqabnya, gelarannya ialah Atiq. Kemudian maka berkata mereka itu, ya Muhammad, sifatkan olehmu akan rupa. Bila mereka nak pastikan yang Nabi SAW ni benar-benar pergi ke Baitul Maqdis, maka diminta Nabi SAW sifatkan Baitul Maqdis. Kerana mereka tahu Nabi SAW mereka rasa Nabi SAW tipu. Ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis. Betapa tu maknanya bagaimana. Betapa binanya. Maknanya macam mana binaannya. Daripada batu atau bata. Kita batu-bata pun sama kita kata kan. Dulu lain. Daripada batu atau bata. Dan betapa kelakuannya daripada panjangnya. Macam mana panjangnya. Dan pendeknya. Dan betapa hampirnya dengan bukit. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Baitul Maqdis. Untuk mengadili peristiwa tersebut, maka dibawa orang yang pernah pergi Baitul Maqdis dan menghafal sifat Baitul Maqdis. Dibawa orang yang tahu sifat Baitul Maqdis. Maka mensifatkan oleh Nabi SAW bagi mereka itu dengan katanya, adapun benanya bagian-bagian. Maknanya begini-begini. Dan kelakuannya bagian-bagian. Begini-begini. Dan hampir bukitnya begini-begini. Maka sentiasa, maknanya terus menerus Nabi SAW mensifatkan bagi mereka itu. Maka kesamaran, ketika mana Nabi SAW cerita tentang sifat Baitul Maqdis, tiba-tiba ada beberapa perkara yang kesamaran. Sebab Nabi SAW bukannya perhatikan bangunan, Nabi SAW tawajuh pada Allah Ta'ala. Jadi ada setengah perkara tu samar. Maka kesamaran atas Nabi SAW setengah sifatnya, maka hasil bagi Nabi SAW kesusahan akan sebagai susah yang sangat tiada seumpamanya dahulu-dahulu. Ketika maksudnya apabila orang kafir musyrikin paksa, cerita pula tiang dia. Tak ada, aku nak tahu tiang. Jadi mereka paksa sampai Nabi SAW berasa susah. Yang tidak ada susah seumpamanya seperti sebelum ini. Maka didatangkan Baitul Maqdis itu oleh Jibril AS ke Mekah. Dihantar akan dia terlebih hampir pada Nabi SAW daripada kampung Uqail. Kampung Uqail ni kampung yang duduk dekatlah dengan Masjidil Haram. Jadi ketika Nabi SAW kesamaran setengah sifat, sebahagian sifat Baitul Maqdis, Jibril pergi angkat. Diangkutnya Baitul Maqdis tu dibawa di depan Nabi SAW. Tapi orang kafir musyrikin tak tengok, tak nampak. Nabi SAW nampak sungguh. Dibawa oleh Jibril. Masya Allah. Kata qil ni maknanya pendapat. Satu pendapat. Bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril AS dengan sayapnya, maka hilang dinding antara Nabi SAW. Maknanya hilang hijab.
hilang hijab antara Nabi SAW dan Baitul Maqdis. Kita ni selama ni yang kita tak boleh tengok jauh ni, kerana apa? Kerana ada hijab. Kalau hijab ni diangkat, seperti wali-wali Allah, hatta seperti Nabi SAW, dapatlah kita lihat benda-benda yang jauh. Tapi sebab sekarang ni kita terhijab, terbatas penglihatan kita. Jadi batasan penglihatan Nabi SAW tu diangkat, sehingga Nabi SAW antara Nabi SAW dan Baitul Maqdis, hingga melihat Nabi SAW akan dia. Jadi maknanya ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Baitul Maqdis tu dibawa di hadapan Nabi SAW. Satu lagi pendapat, Qil, mengatakan dia tak dibawa. Baitul Maqdis tu elok terletak di tempat asalnya, tapi mata Nabi SAW tu, batasan penglihatan Nabi SAW tu yang diangkat sehingga Nabi SAW boleh melihat jauh di sana. Dan kata Qil, kata satu lagi pendapat, dirupakan Allah Subhanahu Wa Taala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Dibawa hologram. Satu bentuk lah, satu rupa. Sampel. Satu rupa bentuk Baitul Maqdis tu dibawa di hadapan Nabi SAW dalam keadaan Baitul Maqdis yang asal tetap berada di tempat yang asal. Hanya dibawa rupa saja. Jadi ada tiga pendapat lah. Maka mensifat Nabi SAW akan mereka itu tiap-tiap ditanyanya. Setiap kali ditanya, maknanya Nabi jawab. Bagi tahu tiang ni macam mana? Tiang dia 1, 2, 3. Nabi kita kira. Boleh kira sebab dah depan mata. Pintunya macam mana? Pintunya bentuknya sekian-sekian. Berapa banyak pintunya? Maka Nabi SAW kira. Boleh kira. Maka kembali bertanya akan pintunya. Maka berkata mereka itu, ya Muhammad, berapa pintu masjid itu? Maka jadilah Nabi SAW melihat dan membilang akan dia satu-satu. Dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis. Sehingga dah tak boleh tanya dah. Orang tak tahu nak tanya apa dah. Musyrikin dah tak tahu nak tanya apa lagi sifat Baitul Maqdis. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, bagi tiap-tiap berkata Nabi SAW, sadaqta, benar kamu wahai Muhammad, benar kamu wahai Rasulullah SAW. Hingga selesai dan berkata pula ia, ana ashhadu annaka sadiqun, ana ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya kamu seorang yang benar. Aku bersaksi bahawasanya kamu adalah utusan Allah. Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya, adapun sifatnya maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya. Kaum yang tadi tu dia kata dari segi sifatnya maka demi Allah memang tepat. Kena tu maknanya tepat. Tepat seperti mana sifat Baitul Maqdis. Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, adakah engkau benarkan dia bahawasanya ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini? Maka kembali kepada kamu dahulu daripada subuh. Dia cari poin lain pula. Tadi dia nak uji Nabi SAW dari sudut bentuk Baitul Maqdis. Sekarang ni nak diuji pula dari sudut masa, kelogikan masa pula. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan dan bahawasanya demi Allah aku benarkan dia pada barang yang terlebih jauh daripada itu. Maknanya khabar daripada langit pun aku boleh benarkan. Padahal langit itu lagi jauh. Dan bahawasanya aku benarkan dia dengan segala khabar di dalam 7 petala langit pada satu pagi dan satu petang. Dan adalah ia bersahabat dengan Nabi SAW padahal umur Nabi SAW 18 tahun. Lama. Best friend forever. Daripada 18 tahun lagi. Adalah dahulu daripada ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Maknanya sebelum ini. Dahulu daripada ini maknanya sebelum ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sekali peristiwa. Ada satu peristiwa sebelum ini. Pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman. Maka mimpi ia begini. Maka dikhabarkan Buhaira Ar-Rahib, seorang pendeta ahli kitab lah. Buhaira ni macam paderi. Maka berkata ia, jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu nabi daripada kaummu dan lagi adalah engkau wazirnya. Wazir ni maknanya menteri, pembantu. Buhaira tu dah bagi tahu awal-awal lah, kalau betul lah mimpi kamu ni, maka maknanya ialah
Muhammad ni akan jadi nabi dan kau akan jadi pembantunya, orang kanannya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya. Khalifah pun dah beritahu dah siapa. Maka sembunyi ia akan dia. Semenjak daripada peristiwa mimpi tadi, Abu Bakar sembunyikan mimpi itu. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW risalah ni maknanya dilantik menjadi Rasul. Risalah tu Rasul, kerasulan. Maka duduk Rasulullah SAW pada masjid menyeru manusia kepada tauhid. Maka berkata segala musyrikin, hai Abu Bakar, sahabat kamu telah gila. Maka berkata ia baginya, dan apa kelakuannya? Apa pasal kamu kata gila? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid mendakwa akan Nabi dan menyeru manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Maka sembah maknanya minta bercakap dengan hormat. Ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba begini-begini. Kata, wahai Muhammad, aku ni dah dengar, telah sampai pada aku cerita begini-begini berkenaan dengan Tuhan hamba. Maka sabdanya SAW bahkan, memang betul lah aku ni mendakwa Nabi dan aku menyeru kepada agama baru. Maka katanya, demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta. Aku tak nampak dusta pada diri kamu. Tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Maka sabda Nabi SAW, mimpi kamu dahulu itu. Allahu Akbar. Abu Bakar kata, apa tanda yang kamu ni benar-benar Rasul? Nabi kata, mimpi kamu tu dulu. Itulah dia tanda. Padahal mimpi tu kan dirahsiakan. Macam mana Nabi SAW tahu? Tu nampak. Bila Abu Bakar dia dengar macam tu, ini bukan jalan-jalan orang. Sebab semenjak dia mimpi tu, dia hanya beritahu pada rahib sahaja, paderi itu seorang je. Dan dia tak pernah cerita dengan orang lain. Tapi Nabi SAW kata, bukan dulu dah mimpi ke aku ni Rasul, kau ni adalah wazir? Maka katanya, berikan tangan Tuhan hamba supaya hamba ambil janji. Ambil janji maknanya bai'at, berjabat tangan dan berjanji setia. Bai'at. Supaya hamba ambil janji, maka mengucaplah Sayyidina Abu Bakar. Maka adalah ia awal-awal Islam daripada lelaki. Dari kalangan lelaki, Abu Bakar inilah yang awal-awal sekali masuk Islam. Dan Siti Khadijah radhiyallahu anha awal Islam daripada perempuan. Maka berkata pula segala musyrikin, hai Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta yang kami membawa dagangan dari Syam itu. Dari mana mereka itu? Minta lagi bukti. Kalau betul kamu ni pergi ke Baitul Maqdis, ceritakan unta-unta dagangan dari Syam. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada Rauha. Siap sebut nama tempat lagi. Rauha. Satu dusun kira-kira 8 marhalah dari Mekah. Siap sebut lagi dia punya jarak dia. Sungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta, maka pergi mereka itu menuntut. Menuntut maknanya cari balik unta tadi. Menuntut akan dia, kemudian didapatnya. Dan lagi aku dapat satu qadah, satu bekas air. Ada air di dalamnya, maka aku minum akan dia. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat begini-begini. Ada padanya satu jamal. Jamal pun unta juga. Satu jamal yang merah atas 2 karung. Maknanya atas unta tu ada 2 karung, ada 2 buni. Satu putih dan satu hitam. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia, lari ia. Tak kala Nabi SAW berjalan menaiki burak dan berselisih ataupun bertembung. Berbetulan tu maknanya bertembung dengan unta tadi. Lari ia, terkejut dan berkeliling-keliling. Maka rebah ia lalu patah kakinya. Detail diceritakan. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan pada Tan'im. Tan'im ni sekarang ni dipanggil Masjid Sayyidatina Khadijah, di tempat kita berniat ihram kan. Pakai ihram di Tan'im. Didahulukan dia satu jamal yang warna yang kelabu dan pelapiknya hitam, dan di atasnya 2 karung yang hitam kedua. Detail. Maka berkata mereka itu, mana kala datangnya? Mana kala tu maksudnya ialah bila unta-unta itu akan datang sampai ke Mekah. Dia tak puas hati lagi tu, sebab dia dah sebenarnya sifat yang disebutkan tadi betul. Tapi dia nak uji Nabi SAW, maka dia kata, kalau betul kamu jumpa unta tadi, kamu anggarkan mana kala datangnya. Hari apa dia akan datang. Hari apa.
Maka Nabi SAW pun fikir dengan jarak yang sekian-sekian, agak-agak dengan kelajuan sekian-sekian, agak-agak hari apa dia akan sampai. Maka Nabi SAW, maka sabdanya SAW pada hari Rabu. Nabi kata insya-Allah hari Rabu dia akan sampai. Hari Rabu unta-unta itu akan sampai. Maka tak kala adalah hari Rabu. Bila tiba hari Rabu semua datang. Semua berkumpul nak tengok betul ke unta itu seperti mana yang disifatkan oleh Nabi SAW. Hari Rabu keluar segala Quraisy kepada Zahir Mekah. Zahir ni maknanya di luar lah, batin di dalam. Zahir ni maknanya di luar Mekah. Maknanya mereka semua berkumpul, anak beranak, jiran tetangga, kawan-kawan. Moh kita pergi ke sempadan Mekah nak tengok unta yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya. Lambat pula. Terkemudian ni maknanya lambat. Aduh, lambat pula unta-unta ni sampai. Hari Rabu nak habis dah ni. Dah nak petang dah. Macam sekarang ni lah nak petang. Dah nak maghrib. Sekarang asar belum lagi. Maknanya kata dah nak habis dah hari Rabu. Maka terkemudian. Maknanya lewat. Terkemudian datangnya hingga hampir jatuh matahari. Kalau matahari itu dah terbenam, maka dah masuk hari Khamis. Bila hari Khamis, maka maknanya Rasulullah SAW berdusta. Ni cemas ni. Panik cerita ni. Maka Nabi SAW pun minta doa kepada Allah SWT. Ya Allah, kau janganlah biarkan aku ni didustakan oleh kaumku. Maka dilebihkan baginya dengan saat. Allah Ta'ala lebihkan masa. Panjangkan masa. Dan dihabiskan baginya matahari hingga datang. Habiskan ni, ini habis dalam bahasa Arab tau. Habs, maksudnya ditahan. Habs kalau dalam bahasa Arab maknanya ditahan. Bukan habis Melayu ni. Dihabiskan maksudnya ditahan bagi Rasulullah SAW itu matahari. Ditahan matahari untuk Rasulullah SAW sehinggalah unta tu datang. Ini cerita ni sama seperti mana cerita Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ialah Nabi yang menggantikan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berjanji kita akan buka kota Baitul Maqdis pada hari sekian-sekian. Maka sebelum sempat kota Baitul Maqdis tu dibuka, diambil alih daripada kezaliman, Nabi Musa AS dah meninggal dahulu. Maka disambung tugasnya oleh Yusha'. Yusha' ni pengikut Nabi Musa AS dan kemudian dia ditabalkan jadi Nabi. Maka Yusha' bin Nun dengan Bani Israel pun berperang lawan untuk membebaskan kota Baitul Maqdis. Ketika itu dah hampir senja. Maka apa dibuat? Allah Ta'ala tahan matahari tu. Matahari tu tak terbenam. Kerana apa? Kerana nak bagi Bani Israel menang pada hari Jumaat. Sebab Sabtu mereka dah kena bercuti. Di hari Jumaat nak masuk Sabtu. Sabtu tak boleh berperang sebab cuti. Bani Israel punya syariat kan. Syariat Nabi Musa. Tak boleh berperang. Jadi Allah Ta'ala tahan pada petang hari Jumaat. Sebab tu petang hari Jumaat ni antara waktu kabul doa. Kan ulama kata. Jadi Nabi Yusha' AS doa matahari itu ditahan. Tahan sungguh. Selagi mana tidak mendapat kemenangan. Kita pun minta supaya jam ni berhenti. Supaya kita dapat habiskan insya-Allah. InsyaAllah. Dan tatkala datang, berhadaplah segala Quraisy bertanya akan mereka itu. Habis. Semua pun berkumpul, berhadap dengan Nabi SAW. Tanya akan mereka itu. Bukan berhadap dengan Nabi SAW, berhadap dengan kafilah tadi tu. Dengan kumpulan peniaga tadi tu, yang baru sampai. Bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu unta kemudian kamu dapat akan dia? Betul ke kamu masa dalam perjalanan hilang satu unta kemudian jumpa balik? Maka sahut mereka itu bahkan betul. Betul. Dan bertanya pula akan mereka akan yang lainnya, adakah bagimu patah kaki unta yang merah? Maka sahut mereka itu bahkan. Dan katanya pula, adakah pada kamu satu qadah, satu bekas di dalamnya air diminumkan orang, akan airnya tiada kamu tahu? Betul tak? Masa dalam perjalanan tu kamu ada satu qadah, satu bekas air. Tiba-tiba air tu jadi kurang. Kamu tak tahu siapa minum. Maka sahut seorang daripada mereka itu, demi Allah, kami taruh di dalamnya. Taruh ni taruhlah, letak. Kami taruh di dalamnya air dengan tanganku. Aku sendiri yang masukkan air dalam bekas ni. Maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia. Dan tiada menumpahkan
Ni apa ni? Oh, ni ada kesalahan cetak ni. Sekejap Maka tiada seorang yang tiada menumpahkan dia. Maka tiba-tiba. Yang 72 Amoi A tu maknanya maka. Satu je perkataan sebenarnya. Kalau ikut ni cetakan lain. Potonglah, tulis maka. Jadi dia kata, demi Allah tak ada siapa minum dan tak ada pula tumpah. Maka tiba-tiba tiada ada padanya air. Tiada ada tu maknanya tidak ada. Tiada tu maknanya tidak. Tiada ada maksudnya tidak ada. Tidak ada padanya air. Aku pun pelik. Siapa minum? Tumpah pun tidak. Tapi air dah tak ada. Maka tak kala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu. Sekaliannya benar. Maka tiada ada. Tiada ada lagi. Maknanya tidak ada. Tiada ada baginya jalan pada mendustakan Nabi SAW. Maknanya tak ada peluang nak mendustakan Nabi SAW. Maka kembali mereka itu kepada inad. Inad ni degil. Dah mereka tak boleh menang hujah. Akhirnya mereka kembali semula kepada sikap lah. Sikap ni masalah sikap. Iaitu masalah inad. Degil. Memang degil. Inad. Dan mungkar. Dan dolal. Mungkar kita pun panggil mungkar juga. Dolal maknanya sesat. Dan kufur. Maka dituduh akan dia dengan sihir. Bila dah tak kalah hujah, maka dilabel lah Nabi SAW ni sebagai ahli sihir. Dan kihanah. Kihanah ni bomoh. Bomoh. Ahli bomoh. Dan berkata mereka itu telah benar Walid al-Mughirah perkataannya itu. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Islamnya. Ada yang Islam kemudian murtad. Dan setengahnya yang murtad, yang munafik pada perkataannya. Ada yang sebenarnya hati itu dah tak percaya dah, tapi buat-buat macam percaya. Munafik pada perkataannya. Dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan. Dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan. Membetulkan tu maknanya membenarkan lah. Mengiyakan. Dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pekerjaannya. Terhenti tu maknanya dia tawakuf. Dia berkecuali lah maknanya. Terhenti tu maknanya tawakuf dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam masalah ni saya berhenti setakat ni. Saya tak buat keputusan. Maknanya dia berkecuali pada kelakuannya dan pekerjaannya. Dan setengahnya yang taradud pada hatinya. Taradud ni maknanya ragu-ragu. Bolak-balik hati dia, ragu-ragu. Maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Allah Taala pun turunkan ayat. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan tiada kami jadikan akan pelihat tu maknanya penglihatan. Yang kami perlihatkan apa lagi ni, ada salah ni. Yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad, melainkan fitnah bagi segala manusia. Fitnah di sini maksudnya ujian. Bukan fitnah tuduh. Bahasa Melayu fitnah tu tuduh. Makna ayat ni ialah Allah kata, kami tidaklah memperlihatkan kamu apa yang kamu telah lihat sepanjang perjalanan tadi wahai Muhammad, melainkan itu semua menjadi fitnah, menjadi ujian bagi manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini bahawa Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan roh dan jasadnya. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ni maknanya selepas. Kemudian daripada masa Isra' itu adalah baunya amat harum seperti bau pengantin selama-lamanya. Semenjak balik dari Isra' Mi'raj tu, kata Anas, bau badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menjadi harum, seharum-harumnya. Inilah akhir barang menyehaja fakir yang muhtaj. Maknanya inilah barang, maknanya sesuatu. Menyehaja, maknanya yang saya macam mana ya? Yang saya maksudkan. Sahaja ni maknanya qasad. Inilah sesuatu yang fakir tu dialah, saya. Orang dulu kalau dia tak kata saya, dia takut dia ditimpa penyakit keakuan. Jadi dipanggil fakir. Fakir, alhamdulillah dapat sekian-sekian. Jadi fakir tu maknanya saya yang fakir.
Inilah akhir barang menyahaja fakir, maksud yang muhtaj kepada rahmat Allah. Maknanya ini sahajalah tulisan yang hamba muhtaj ni yang berhajat. Yang mana hamba saya ni yang berhajat kepada Allah dapat menulisnya. Iaitu siapa dia saya tu? Fakir tu siapa? Daud bin Abdullah. Nampak dia Syekh Dr. Fatani ni kan punya tawaduk dia sampai Wan tu pun dia tak sebut. Sebenarnya dia keturunan Wan. Syekh Wan Daud bin Wan Fatani, tapi Wan tu dia buang. Dia tulis nama biasa je. Sebab tak nak takut bangga kan, bangga dengan keluarga, bangga dengan nasab. Daud bin Abdullah Fatani pada mentaswibkan bicara Isra' dan Mi'raj. Taswib taswib rasanya. Kalau ikut asal taswid dal taswid. Taswid ni maksudnya ialah macam kita buat karangan sebelum kita edit, itu dipanggil taswid. Selepas kita edit namanya tabyid. Taswid ni maknanya menghitamkan. Tabyid maknanya memutihkan. Draft orang panggil draft. Taswid. Ya, pada mentaswidkan iaitu menulis draft. Maknanya kitab ni Syekh Dr. Fatani belum sempat edit. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ada perkara yang belum sempat dijelaskan, ada perkataan yang sukar, ada yang sumbernya masih belum dijumpai, sumber ambilannya. Jadi kata Syekh Dr. Fatani kata, ni aku dah selesai draft, mentaswidkan bicara Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Risalah Najmuddin Al-Ghaiti. Maknanya rujukan asalnya ialah daripada kitab Najmuddin Al-Ghaiti dalam bahasa Arab. Setengah syarahnya, huraiannya bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Huraian bagi risalah Najmuddin Al-Ghaiti itu ialah huraian dari kitab yang dikarang oleh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar di dalam Makkatul Musyarrafah. Samalah Makkatul Musyarrafah, Makkatul Mukarramah sama. Pada 27 hari bulan Al-Muharram. Memang ngam-ngam ni tepat-tepat 27. Tapi ni bukan Rejab, Muharram. 27 hari Muharram, hari bulan Muharram pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dalam tahun hijrah 1224 hijrah, hamidan wa syakiran lillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakiruna wa kullama ghafala an dzikrihi al-ghafiluna wa radiyallahu ta'ala an alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemudian doa ini kita tak baca sekarang lah, sebab doa ni dikarang untuk dibaca sebaik-baiknya pada malam Isra Mi'raj, iaitu pada malam 27 Rejab. Nanti malam 27 Rejab ambil balik keluar buku ni, jangan hilang pula. Habis kitab hilang dah, mana kitab dah tak ingat dah mana letak. Bacalah doa ni kan. Kita nak doa ni tak pandai, jadi ulama dah karangkan doa supaya kita ni boleh baca doa untuk malam Isra Mi'raj. Jadi kita sebenarnya habis kitab ni, kita doalah sikit, kerana ulama mengatakan di antara doa yang diharapkan mustajabnya ialah doa selepas kita khatam kitab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin khitamana wa ahsin khalasana
waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi kebiasaan para ulama dahulu ya, apabila mereka ada sanad, mereka turunkanlah sanad kepada orang selepas mereka. Jadi kitab Kifayatul Muhtaj ini kami dapat ijazah daripada guru-guru kami, di antaranya Ustaz Hazri, iaitu penterjemah ni ataupun pengolah kitab Kifayatul Muhtaj cetakan kedua ni, Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullahu taala, dan juga ulama, ada guru-guru yang lain juga. Semua mereka menerima ijazah daripada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Nuruddin ni kira guru kepada guru-guru kita lah, kira guru, tuan guru untuk semua. Semua sanad-sanad kita ni banyaknya lalu pada beliau, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Dan beliau mengambil daripada guru beliau iaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan beliau mengambil daripada guru beliau iaitu Syekh Jamaluddin bin Abdul Khaliq Al-Fatani. Daripada ayahnya sendiri iaitu Syekh Abdul Khaliq bin Syekh Zainuddin bin Abdul Rahim. Daripada bapanya iaitu Syekh Zainuddin sendiri bin Abdul Rahim bin Abdul Latif Al-Fatani. Daripada pengarang kitab ini sendiri iaitu Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah bin Wan Idris Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Jadi insyaAllah saya mengijazahkanlah kitab ni kepada semua yang hadir di depan mata dan juga yang hadir secara live ataupun yang melihat video ini walaupun bukan pada hari ini. Saya ijazahkan kitab ni kepada semua insyaAllah. Katakan saya terima. Ya, Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Daud Fatani yang banyak jasanya kepada kita dan juga umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan kita nanti kiranya Allah Taala mengizinkan ada syafaat di tangan untuk diri bagi Syekh Daud Fatani. Mudah-mudahan kita ini mendapatlah bahagian daripada syafaat beliau sebagai seorang ulama, seorang yang banyak berjasa pada umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah tamat sudah pengajian kita, pembacaan kitab ini. Saya mohon maaf kiranya ada salah silap, salah baca, salah hurai. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan saya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan pengajaran yang terdapat dalam kitab ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan bertemu lagi dalam daurah-daurah yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih untuk semua yang sudi mengikuti walaupun hari ini agak terlewat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.